Assalamualaikum dan selamat pagi. Kami dari kumpulan 12 ingin membentangkan tentang keunikan yang dimiliki oleh etnik Bumiputra di Borneo. Saya akan mulakan dengan memperkenalkan pembentang yang pertama, iaitu saya sendiri, Marilyn. Pembentang kedua ialah Madhuveta, seterusnya Yo Zeng Hao, Amy Shafika, Yukeshwari, dan pembentang yang terakhir iaitu Yao Lishan. Beralih kepada pengenalan, Borneo merupakan kepulauan terbesar di dunia dan juga terbesar di Asia. 26% daripada kepulauan Borneo ini merupakan Borneo Malaysia yang terletak di bahagian timur. Seperti yang kita sudah ketahui, Borneo mempunyai atau memiliki keunikan tersendiri yang dijadikan salah satu simbol keagungan. Keunikan yang dimiliki oleh etnik Bumiputra Borneo adalah dari segi kesenian barang, tarian, perayaan, pakaian, seni bina, dan makanan. Seperti yang anda lihat, kesenian merupakan salah satu keunikan yang dimiliki oleh etnik Bumiputra di Borneo. Kemahiran seni yang dimiliki oleh etnik Bumiputra ini telah mencipta atau telah mengilhamkan satu karya yang unik dan boleh dijadikan sebagai cendera hati. Barang-barang yang dihasilkan mempunyai kegunaan dan motif hiasan yang tersendiri. Saya telah mengambil satu contoh kesenian dari Sabah dan juga satu contoh kesenian dari Sarawak. Seperti yang dipaparkan, kesenian berikut merupakan kesenian dari Sabah, yaitu dikenali sebagai wakit ataupun biong. Wakit ini merupakan alat sikutan suku kaum Kadazan Dusun dan Murut. Kegunaan wakit adalah untuk mengangkut tanaman dari kebun dan membawa pasir untuk dijual. Wakit atau biong merupakan peralatan wajib yang dimiliki oleh penduduk kampung, kaum tempatan ataupun petani. Seterusnya, kesenian dari tenunan kain. Tekstil utama suku kaum Iban di Sarawak ialah puah. Tekstil ini juga dikenali sebagai selimut kumbu ataupun lebih dikenali sebagai puah kumbu. Puah kumbu memiliki tenunan yang halus dan ia mempunyai corak yang tersendiri. Terdapat berbagai kegunaan puah kumbu yang digunakan di Sarawak, yaitu digunakan dalam upacara kelahiran, upacara perkahwinan, dan upacara pengebumian. Dalam upacara kelahiran, puah kumbu digunakan untuk menyambut bayi ataupun puah kumbu digunakan untuk alas ataupun bayi diletakkan di atas puah kumbu. Dalam upacara perkahwinan, puah kumbu dijadikan sebagai hiasan persandingan. Selain itu, puah kumbu juga digunakan sebagai hantaran dalam perkahwinan. Upacara seterusnya adalah upacara pengebumian. Dalam upacara pengebumian, puah kumbu digunakan sebagai tabir yang menyelimuti mayat di rumah panjang. Dan puah kumbu juga dikenali sebagai selimut rohani. Selamat sejahtera semua, saya Madhuveta Govinda akan membincangkan tentang keunikan tarian di Borneo. Terdapat berbagai jenis tarian yang ditarikan oleh masyarakat di Sabah. Namun begitu, tarian Sumazau merupakan sejenis tarian tradisi yang amat terkenal di Sabah. Ia merupakan tradisi suku kaum Kadazan Dusun yang dipersembahkan pada tadau keamatan yang bermaksud hari penuaian. Gerak dan irama tarian Sumazau adalah perlahan dan lemah lembut. Tujuan asal tarian Sumazau ini ditarikan ialah untuk menyambut kedatangan Bambazon, iaitu semangat padi yang dilakukan pada selepas menuai padi. Selain itu, tarian Sumazau ini juga ada pelbagai fungsi lain seperti mengucap kesyukuran, menolak bala dan mengubati penyakit. Di samping itu, tarian ini juga mempunyai cara tersendiri apabila para penari hendak menari tarian ini. Cara tarian Sumazau ditarikan. Tarian ini ditarikan oleh kaum petani yang terdiri daripada lelaki dan perempuan dengan memakai pakaian tradisional mereka.
Pakaian tersebut ialah pakaian yang dihiasi dengan corak menarik menggunakan benang berwarna emas. Tarian Sumazau ditarikan dengan kedua-dua tangan diangkat ke paras bahu dan dikibarkan seperti kipasan sayap burung mengikut alunan rentak yang dimainkan. Semasa tarian ini ditarikan, pasangan penari menari secara berhadap-hadapan dan mereka menggerakkan kaki dengan langkah kecil sementara tumit kaki diangkat dan diturunkan mengikut irama lagu. Tangan penari dikepakkan keluar, gerakan tersebut turun naik seperti burung terbang. Selain daripada kepelbagaian yang terdiri daripada makanan, perayaan, seni bina dan pakaian, tarian juga merupakan salah satu keunikan yang terdapat di Sarawak. Tarian tradisional di Sarawak. Terdapat pelbagai jenis tarian tradisional di Sarawak. Antaranya ialah tarian ngajat, tarian datung julut, tarian koncong dan sebagainya. Tarian koncong. Tarian koncong merupakan tarian yang terdapat di Sarawak. Tujuan tarian ini ditarikan ialah untuk mengubati pesakit dan menghiburkan orang malam. Cara tarian koncong ditarikan. Tarian koncong ditarikan oleh 3 orang wanita dengan iringan nyanyian seorang atau 2 orang lelaki. 3 penari wanita yang menari tarian ini akan berdiri sebaris. Mereka menari dalam bulatan dengan memegang sapu tangan pada tangan kanan mereka sambil memusingkan sebelah kaki dan tangan mereka bergerak ke depan dan belakang menyerupai burung terbang. Alat muzik yang digunakan untuk mengiringi tarian ini ialah gong dan gendang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya akan memperkenalkan keunikan pakaian etnik Bumiputra di Borneo. Bagi keunikan pakaian etnik Bumiputra di Sabah, pakaian kaum Kadazan merupakan salah satu keunikan pakaian untuk etnik Bumiputra di Sabah. Pakaian istiadat masyarakat Kadazan dari penampang. Biasanya lelaki akan memakai baju gaun, seluar soba, bengkong tugut dan pakaian kepala yang disebut sigar. Wanita pula, mereka akan memakai baju pendek sinongga, kain labu tetapi dan selendang batik dilengkapi, tali pinggang, himpogot. Pakaian tradisional suku kaum Kadazan daerah Papua adalah baju fabrik baldu hitam berhias rendah kuning keemasan. Lelaki memakai pakaian kepala sigar dari kain desta, manakala wanita memakai siung dari anyaman buluh halus bermotifkan geometrik etnik Sabah. Perhiasan diri yang dipakai oleh kaum Kadazan biasanya adalah gelang tangan dan tali pinggang shilling perak. Seterusnya, ialah keunikan pakaian etnik Bumiputra di Sarawak. Untuk pakaian etnik Bumiputra di Sarawak, pakaian kaum Iban merupakan salah satu keunikan pakaian untuk etnik Bumiputra di Sarawak. Bagi pakaian tradisional lelaki Iban, mereka akan memakai kain sirat dan dantung. Kain sirat adalah pakaian asas kaum Iban. Bahagian hujung kain dihiasi dengan tenunan yang indah atau manik dan kulit siput akan dikarangkan sebagai hiasan. Mereka akan melilit kain sirat di pinggang dan celah kangkang dan hujung kain dijuntaikan dari pinggang ke hadapan dan belakang badan dan mempamerkan bahagian yang berhias. Dandong pula adalah kain selendang yang dipakai oleh lelaki Iban. Ia diperbuatkan daripada kain yang ditenun dengan cara ikat. Biasanya kepanjangan dandong adalah tidak tetap, kerana ia juga digunakan sebagai pembungkus barang-barang persembahan dalam upacara tertentu. Untuk pakaian tradisional perempuan Iban, terdapat 3 pakaian iaitu bidang, kalambi dan bedong. Bidang adalah kain sarung sempit yang dipakai oleh wanita Iban. Ia mempunyai perbezaan berbanding dengan bidang sebagai pakaian harian atau pakaian untuk perayaan atau upacara. Bidang yang tidak banyak reka corak akan dipakai sebagai pakaian harian, tetapi mereka akan memakai bidang yang dihiasi oleh pelbagai reka corak geometrik dan berwarna merah bata dan kekuning-kuningan sewaktu perayaan atau upacara. Bidang juga mempunyai reka corak yang bertemakan tradisional dan ia disongketkan dengan benang emas atau perak di atas
kain dasar yang berwarna merah. Bedong pula adalah kain selendang perempuan yang panjang dan sempit. Ia dihiasi oleh reka corak tenunan yang sangat halus. Kepanjangan bedong ini hampir sama dengan kain sirah. Cara pemakaian bedong ini ialah memakai di bahu sebagai selendang atau diselempangkan di badan seperti pangkahan di dada dalam upacara-upacara rasmi. Kalambi sebagai pakaian tradisional perempuan Iban mempunyai dua jenis, yaitu kalambi berlengan dan tanpa lengan. Kalambi adalah sebidang kain segi 4 bujur yang dilipat dua. Ia dicantungkan dan ditinggalkan ruang untuk lubang lengan atau ambungan lengan. Kepanjangan kalambi juga tidak tetap dan ada sampai selaras pinggung atau labuh hingga ke lutut. Sesetengah kalambi akan menggunakan kain yang ditenun melalui cara ikat. Ia boleh ditenun dengan segala yang bermotif indah dalam bentuk geometrik seperti jalur-jalur yang indah, figura-figura roh dan binatang, dan lain-lain lagi. Ujung kalambi hasil tenunan ikat dengan berjumbai atau berpindah. Kadangkala kalambi dihiasi dengan karangan manik dan ia dipakai oleh lelaki dan perempuan sewaktu upacara tertentu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Amy Syafika akan membentangkan tentang perayaan etnik Bumiputra di Borneo. Bagi perayaan etnik Bumiputra di Sabah ialah Tadau Keamatan atau Pesta Keamatan. Pesta Keamatan adalah amalan secara tradisi kaum Kadasan Dusun sejak zaman berzaman yang biasanya diadakan selepas selesai menuai padi. Pesta Keamatan merupakan upacara perayaan khas untuk menghormati Bambazon, iaitu semangat padi. Buat kali pertama, Pesta Menuai telah diadakan pada 30 Jun 1960 yang diadakan di Sekolah St. Michael, Penampang. Kebanyakan orang, terutamanya masyarakat Sabah, akan berkunjung ke Kadazan Dusun Cultural Association ataupun KDCA untuk menyambut keamatan dan melihat pertandingan kemuncak seperti Unduk Ngadau. Namun, ada juga beberapa masyarakat Sabah akan balik ke kampung untuk bersama-sama dengan keluarga di kampung untuk menyambut pesta keamatan. Pada perayaan ini, terdapat makanan tradisi seperti buto, jeruk mambangan ataupun noonsom, hinata, hinaba, dan pinasakan akan dihidangkan, serta bermacam lagi makanan yang dijual di dalam kawasan KDCA oleh peniaga-peniaga tempatan. Pada pesta keamatan, muzik dan lagu dari etnik Kadazan Dusun lebih banyak dipermainkan, iaitu lagu Sayang Kinabalu, serta gong dan kulintangan akan dimainkan setelah upacara memogot parai yang menunjukkan kesyukuran atas padi yang diberikan oleh Bamba Raya. Terdapat beberapa acara dan pertandingan yang diadakan semasa musim perayaan pesta keamatan ini seperti pertandingan tarian Sungasau, pertandingan Ratu Cantik atau dikenal sebagai Unduk Ngadau, dan juga pertandingan nyanyian yaitu Sugando. Selain itu, lelaki dan wanita dari semua peringkat umur juga terlibat dalam permainan Nipolos, yaitu Gusti Buku Jari, dan juga Migayat Luko, Tug of War. Seterusnya ialah perayaan etnik Bumiputra di Sarawak, yaitu Hari Gawai Dayak. Gawai Dayak merupakan perayaan yang disambut pada setiap 1 Jun di Sarawak oleh kaum pribumi Sarawak, terutamanya Iban, Bidayu, dan orang Ulu seperti Kayan dan Kenya, dan juga komuniti Dayak di Kalimantan Barat. Gawai bermaksud pesta, jadi Gawai Dayak merupakan pesta Dayak yang merupakan hari menyambut tahun baru yang ditandakan dengan berakhirnya musim menuai padi dan bermulanya musim menanam padi yang baharu. Pada 1 Jun 1963, Datuk Michael Puma alias Datuk Tito menunjukkan sambutan hari Gawai yang pertama di rumahnya di Siol Kandis, Kuching. Persediaan untuk menyambut Hari Gawai Dayak bermula bila tibanya bulan Mei dengan penyampaian tuak, iaitu beras, iaitu sejenis minuman tradisi komuniti Dayak, manakala kaum wanita akan membuat kuih menu tradisi pada pertengahan bulan yang dipanggil sarang semut, acuan, dan roti sepit. Selain itu, sebelum berakhirnya bulan Mei, gotong royong untuk membersihkan dan menghiasi rumah panjang atau kampung akan diadakan oleh masyarakat di sana. Selain itu, acara ringkas membuang roh hantu pembaziran yang dipanggil hantu roh oleh kaum Iban akan dilakukan dengan mengheret sebuah penampil oleh 2 orang budak atau lelaki daripada setiap keluarga. Upacara sajian dan penyembahan yang dipanggil miring atau bedara oleh kaum Iban
akan diadakan di setiap bilik keluarga secara bergilir-gilir dari bilik ke bilik sepanjang rumah panjang atau kampung. Upacara ini bertujuan sebagai tanda kesyukuran untuk tahun yang telah berakhir dan memohon panjang umur, kesehatan dan rezeki pada tahun akan datang. Terdapat peraturan-peraturan khas untuk dipatuhi oleh orang ramai ditentukan untuk menjaga suasana gawai yang meriah tanpa pergaduhan dan gangguan yang lain. Bagi kaum iban, peraturan ini dipanggil begeliga. Suasana dimeriahkan lagi dengan acara pokok kehidupan, pertandingan tradisi seperti ngajat dan daun jalut, berminum tuak dan menyumpit serta permainan bersukaria. Salah satu acara utama yang sentiasa diadakan ialah mendirikan sebatang pokok kehidupan yang dikenali sebagai ranyai. Salah satu acara lagi yang menjadi kesukaan ramai sekarang adalah pertandingan menyumpit menggunakan sebatang sumpitan dan anak panahnya yang dipanggil lajang. Seterusnya, selain daripada acara-acara tersebut, acara rumah terbuka juga turut diadakan bagi setiap bilik dalam sesebuah rumah panjang atau kampung kepada orang ramai pada hari kedua. Untuk pengetahuan, penganut Kristen Dayak menggandakan upacara tradisional persembahan miring kepada sesi berdoa dalam bilik keluarga. Ketua khidmat gereja yang memimpin doa dipanggil Tuai Sembiang. Akhir sekali, majlis penutupan gawai Dayak akan diadakan dengan acara simbolik menggulung tikar yang dipanggil dengan ngiling bidai. Seni bina merupakan seni dan sains dalam merancang satu reka bentuk bangunan atau struktur sebelum membina binaan sebegini. Dalam erti yang lebih luas, bidang ini mencakupi perancangan dan pembangunan keseluruhan lingkungan mulai dari peringkat makro iaitu perancangan bandar dan perancangan perkotaan, seni bina lanskap hingga ke level mikro reka-reka bentuk bangunan, perabot dan produk. Etnik Borneo mempunyai pelbagai seni bina yang kreatif, antaranya ialah Rumah Panjang Sarawak dan Pusat Kebudayaan Murut Sabah. Seni bina tersebut mempunyai keunikan tersendiri. Rumah panjang adalah tradisi orang Iban yang terdiri daripada satu deret berpuluh-puluh rumah kelamin. Seni bina rumah itu juga dikaitkan dengan adat tradisi tempatan suku kaum masing-masing tanpa dipengaruhi masyarakat lain. Rumah panjang itu menggunakan tiang jenis kayu keras dan tidak mudah reput seperti kayu berlian dari Kepulauan Borneo. Bumbungnya daripada daun rumbia dan jenis daun tebal. Dinding rumah berkenan diperbuat daripada kulit kayu seperti terentang atau buluh yang dikelar serta dibelah. Sementara lantainya pula menggunakan buluh, papan atau kulit kayu. Tangga rumah diperbuat daripada sebatang kayu bulat yang ditakik dengan beliung dan dipanggil tanggak takik. Rumah panjang mempunyai 3 ruang iaitu tanju, serambi iaitu serambi atau beranda terbuka, ruai iaitu ruang terbuka dan bilik. Bahagian di atas bilik dan ruai dipanggil sadau iaitu peran sebagai tempat tidur anak dara di samping, tempat menyimpan bijan dan perkakas. Bangunan PKM itu mempunyai beberapa blok yang semuanya mempunyai reka bentuk mirip Minangkabau bermula daripada blok utama yang menempatkan mini museum, pejabat pentadbiran, kawasan pameran kraftangan dan ruang perantara yang luas serta selesa. Sememangnya rumah Murut mempunyai persamaan daripada segi bentuk seni binaan dengan di Bali seperti juga bentuk Pusat Kebudayaan Sarawak. Bangunan PKM itu mempunyai beberapa blok yang semuanya mempunyai reka bentuk mirip Minangkabau. Antara tarikan blok utama PKM ialah keunikan beberapa tiang yang mempunyai ukiran. Ukiran ini dikatakan mempunyai mesejnya tersendiri seperti tiang pertama yang tertulis perkataan Murut Sinimpong yang bermaksud perpaduan aman dan damai. Bangunan kedua pula dibina di bahagian belakang bangunan utama yang dipisahkan oleh sebuah pentas khas untuk tujuan persembahan. Bangunan ini termasuk 2 binaan berkembar yang menempatkan ruang pameran dan kedai kraft tangan. Bangunan berkembar ini dihubungkan oleh satu jambatan atau koridor terbuka. Di belakang bangunan ini terdapat 6 bangunan kecil berbentuk chalet yang berada dalam satu susunan separa bulatan. Bangunan ini akan digunakan sebagai bengkel kraft tangan. Selamat sejahtera, saya Yalisan akan membentangkan tentang keunikan makanan di Borneo. Terdapat pelbagai jenis makanan etnik Bumi Putra di Sabah. Yang pertama iaitu Hiwana atau dikenali sebagai Hiwana Ginapa.
Makanan tradisional ini dimakan oleh suku kaum Kadazan Dusun. Ia dibuat daripada isi ikan segar, biji buah bang-bangan yang diparut, cili merah, halin, bawang merah, limau kampas serta garam. Ia dihidang di majlis-majlis tertentu seperti majlis perkahwinan dan sambutan pesta keamatan atau tandu keamatan. Isi ikan tidak perlu dimasak kerana adanya periksaan jus limau. Seterusnya, ambayat atau dikenali sebagai linut di Sabah dan Sarawak. Makanan ini berasal daripada Brunei dan ia popular di Borneo. Makanan ini dibuat daripada bahagian batang dalam sagu sawit yang merupakan bahan berkanji. Ia dimakan dengan garpu buluh iaitu candas dengan mengorekkan kanji sekitar mata garpu dan ia dicelupkan ke dalam sos yang dibuat daripada belacan atau kuah ikan rebus. Selain itu, nomsom iaitu bermaksud jeruk. Ia merupakan makanan tradisi di kalangan kaum Kadazan Dusun. Terdapat 3 jenis nomsan iaitu nomsan sadat iaitu ikan, nomsan bambangan iaitu buah dan nomsan tuhat iaitu ulam. Cara penyediaan makanan ini ialah menggunakan cukai, garam dan cili merah. Makanan ini dinikmati sebagai snack bagi makanan petang atau semasa menonton filem. Seterusnya ialah makanan etnik Bumiputra di Sarawak. Yang pertama ialah laksa Sarawak. Laksa Sarawak merupakan makanan yang popular dan boleh didapati di setiap pelosok negeri bumi Kelayang. Penggunaan santan di kuah laksa adalah keistimewaan laksa Sarawak. Kuah yang berwarna merah dihasilkan daripada paste laksa yang khas. Mi yang digunakan ialah bihun. Ia boleh dimakan dengan harisan telur dadah, undang, harisan ayam yang telah direbus, tauge, perahan limau nipis serta sambal belacan. Seterusnya mi kolok. Ia juga dikenali sebagai mi kampus oleh kaum Cina dan mi rangkai dan mi kering oleh orang Iban. Mi kolok merupakan makanan tradisi masyarakat Bumiputra Sarawak, tetapi ia bukan makanan asal masyarakat Bumiputra Sarawak. Malah, ia dibawa oleh masyarakat Cina yang berhijrah ke Sarawak. Mi yang diguna ialah mi sanggup. Mi kolok boleh dihidang dengan sup, sedikit kicap dan hiasan daging atau ayam yang direbus. Terdapat 2 jenis mi kolok iaitu mi kolok putih dan mi kolok kicap. Akhirnya ialah rendang itik. Makanan rendang itik merupakan tradisi masyarakat Melayu di kampung Tanjung Asam. Berbanding dengan rendang ayam, rendang itik tidak keras dan tidak pitak. Ini kerana daging itik perlu dibakar sebelum dijadikan rendang, tak menggunakan santan kelapa dalam penghasilannya. Kesimpulannya, terdapat pelbagai keunikan yang dimiliki oleh etnik Bumiputra di Borneo dari segi kesenian, tarian, pakaian, perayaan, seni bina serta makanan. Ia merupakan lambangan kepada etnik Bumiputra yang diturunkan oleh nenek moyang kita. Jadi, keunikan etnik Bumiputra perlu diwaris oleh generasi sekarang agar tidak kehilangan warisan. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.